Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang saya kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga. Dah sedia dah nak belajar? Kalau dah sedia, mari kita sama-sama sebut. Ya, saya dah sedia. Ya murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar dalam bahagian akidah. Tajuknya sifat-sifat Allah. Jadi sebelum tu cikgu nak nyatakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat menyebut sifat Allah beserta maksudnya. Yang kedua, murid-murid dapat memadankan 5 sifat Allah dengan maksudnya dengan betul. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu nak tanya kepada murid-murid semua. Tahu tak ada berapa sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? 10? Bukan. 15 pun bukan. Ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Kita sebut sekali lagi. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Jadi pada hari ini kita akan cuba sebut semua sekali ke 20 sifat beserta dengan apa maksud dia. Baik, kita akan baca sama-sama ya murid-murid. Ikut cikgu baca. Sifat-sifat Allah. Yang pertama, wujud. Maksudnya ada. Wujud maksudnya ada. Sekali lagi, wujud maksudnya ada. Allah Subhanahu Wa Taala ini ada ya murid-murid walaupun kita tak nampak. Apa buktinya? Buktinya adalah adanya alam ini, adanya matahari, adanya bumi, adanya langit, adanya kita manusia. Yang mana semua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Yang kedua, kidam. Maksudnya sedia ada. Kidam maksudnya sedia ada. Kita ulang sekali lagi. Kidam maksudnya sedia ada. Allah SWT ini sifatnya kidam. Allah ini memang sudah ada. Dia tiada permulaan seperti makhluknya yang ada permulaan. Macam kita manusia, kita mula-mula kecil, bayi, baby. Kemudian kita membesar. Allah tidak. Allah sedia ada. Yang ketiga, baqa. Maksudnya kekal. Baqa maksudnya kekal. Sekali lagi. Baqa maksudnya kekal. Allah SWT bersifat kekal, hidup selama-lamanya. Kita sebagai makhluk akan mati. Semua makhluk akan mati. Manusia akan mati, tumbuhan, haiwan serta dunia ni pun akan musnah. Tapi tidak pada Allah. Allah itu kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan yang baharu. Kita ulang sekali lagi. Mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini murid-murid, dia bersalahan, iaitu dia tak sama dengan yang baharu. Baharu ni makhluknya, dia tak sama. Walaupun Allah itu mendengar, melihat, tapi mendengar Allah, melihat Allah itu tidak sama
dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Dia tak sama. Dia bersalahan dengan makhluk. Baik, seterusnya. Ikut sama-sama dengan cikgu ya. Yang kelima. Qiyamuhu binafsih. Maksudnya berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsih. Maksudnya berdiri dengan sendirinya. Kita ulang sekali lagi. Qiyamuhu binafsih. Maksudnya berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni ya, dia tidak memerlukan pertolongan dari sesiapa pun. Berbeza dengan makhluknya. Perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok perlu ada mata, alat untuk kita lihat. Tapi Allah tak. Allah lihat lagi maha melihat. Dia tiada memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Yang keenam, wahdaniyah. Maksudnya esa. Wahdaniyah. Maksudnya esa. Kita ulang sekali lagi. Wahdaniyah. Maksudnya esa. Esa Allah Subhanahu Wa Taala ini dia satu. Allah ni tak berbilang-bilang. Tak ramai. Allah ini yang ini tunggal. Yang ketujuh, kudrah. Maksudnya berkuasa. Kudrah maksudnya berkuasa. Kita ulang. Kudrah maksudnya berkuasa. Allah Subhanahu Taala ini maha berkuasa. Dia mampu mengadakan apa saja yang dia hendak buat. Dia berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah itu maha menguasa buat apa sahaja. Yang ke-8, iradah. Maksudnya berkehendak. Iradah maksudnya berkehendak. Kita ulang sekali lagi. Iradah maksudnya berkehendak. Allah Ta'ala ini apa yang dikehendakinya pasti akan berlaku. Tidak ada siapa yang boleh menghalang. Contohnya kalau dia nak jadikan manusia, maka jadilah manusia itu. Tiada siapa yang boleh menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ya murid-murid. Yang ke-9, ikut sama-sama dengan cikgu. Ilmun, maksudnya mengetahui. Ilmun, mengetahui. Kita ulang sekali lagi. Ilmun, maksudnya mengetahui. Allah Subhanahu Taala ini maha mengetahui. Dia mengetahui semua perkara. Sama ada yang sudah berlaku, tengah berlaku dan yang belum berlaku pun dia tahu. Itu dia pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-10, hayat, maksudnya hidup. Hayat maksudnya hidup. Kita ulang sekali lagi. Hayat maksudnya hidup. Allah SWT ni sifat dia hidup. Kita pun hidup juga. Tapi hidup Allah ini selama-lamanya. Allah tidak akan mati. Tapi makhluknya, contohnya manusia, haiwan, tumbuhan akan mati. Yang ke-11, sama, maksudnya mendengar. Sama maksudnya mendengar. Ulang sekali lagi. Sama maksudnya mendengar. Allah SWT ini mendengar, maha mendengar. Mendengar Allah tak sama dengan mendengar manusia. Kita pun dengar, tapi kita dengar guna telinga dan pendengaran kita terbatas. Pendengaran Allah, semua perkara dia dengar, dan dia dengar tak menggunakan alat. Yang ke-12, basar, maksudnya melihat. Basar maksudnya melihat. Kita ulang sekali lagi. Basar
maksudnya melihat. Allah SWT ini sifatnya maha melihat. Manusia melihat tak? Ya, manusia pun melihat. Tapi penglihatan Allah lagi jelas. Dia boleh nampak semua perkara. Penglihatan kita terbatas. Kita tutup mata je dah tak nampak. Kita lindung dengan dinding pun dah tak nampak perkara ataupun benda yang di balik dinding. Tapi Allah nampak semua perkara. Baik, kita teruskan je murid-murid. Perkara yang sifat yang ke-13, iaitu kalam, maksudnya berkata-kata. Kalam maksudnya berkata-kata. Kita ulang sekali lagi. Kalam maksudnya berkata-kata. Allah SWT ini sifatnya berkata-kata. Walaupun bagaimanapun percakapan Allah tidak sama macam percakapan manusia. Allah Ta'ala bercakap tidak menggunakan mulut. Dan kata-kata Allah itu apa yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang ke-14. Kita sebut sama-sama. Kaunuhu qadiran, maksudnya keadaan Allah berkuasa. Kaunuhu qadiran, maksudnya keadaan Allah berkuasa. Kita ulang sekali lagi. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Maksudnya berkuasa Allah ini, mahanya berkuasa ini, dia boleh mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Dan dia maha berkuasa atas setiap apa yang dijadikan. Dia nak jadikan apa, dia boleh buat apa sahaja yang dia jadikan. Itunya Allah itu keadaannya berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu muridan, maksudnya keadaan Allah berkehendak. Kaunuhu muridan, maksudnya keadaan Allah berkehendak. Ulang sekali lagi. Kaunuhu muridan, maksudnya keadaan Allah berkehendak. Keadaan Allah yang berkehendak, dia berkehendaki melakukan segala-galanya. Apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Yang ke-16, kaunuhu aliman, maksudnya keadaan Allah mengetahui. Kaunuhu aliman, keadaan Allah mengetahui. Kita ulang sekali lagi. Kaunuhu aliman, keadaan Allah maha mengetahui. Allah SWT seperti yang cikgu kata tadi, dia mengetahui segala-galanya, sama ada yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Allah SWT juga mengetahui semua perkara, termasuklah bagaimana keadaan alam di akhirat sana, syurga, neraka. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Baik, kita sambung sedikit lagi murid-murid. Kita baca sama-sama yang ke-17. Kaunuhu hayyan, maksudnya keadaan Allah hidup. Kaunuhu hayyan, maksudnya keadaan Allah hidup. Sekali lagi. Kaunuhu hayyan, maksudnya keadaan Allah hidup. Allah SWT keadaannya hidup. Dia tidak akan mati, berbeza dengan makhluknya yang mana semua akan mati. Dunia ni juga akan musnah, dan kita akan hidup dekat mana satu hari nanti? Kita akan hidup di alam yang lain, iaitu alam akhirat. Baik, yang ke-18. Ikut sama-sama. Kaunuhu sami'an, maksudnya keadaan Allah mendengar. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah mendengar. Sekali lagi. Kaunuhu sami'an, maksudnya keadaan Allah mendengar. Ya,
Allah SWT dia maha mendengar. Allah Ta'ala mendengar semua kata-kata manusia, sama ada dia berkata-kata melalui mulut ataupun berkata-kata dalam hati. Jadi kalau kita doa dalam hati pun Allah SWT dengar. Baik, yang ke-19. Kaunuhu basiran, maksudnya keadaan Allah melihat. Kaunuhu basiran, keadaan Allah melihat. Sekali lagi, kaunuhu basiran, maksudnya keadaan Allah melihat. Seperti yang cikgu kata dia, Allah SWT dia maha melihat. Penglihatan Allah tiada kelemahannya. Macam manusia, ada yang buta, ada yang rabun, ada yang perlu pakai cermin mata, tapi Allah SWT dia maha melihat, tidak perlukan alat untuk melihat. Dan yang terakhir, yang ke-20, kita baca sama-sama. Kaunuhu mutakalliman, maksudnya keadaan Allah berkata-kata. Kaunuhu mutakalliman, maksudnya keadaan Allah berkata-kata. Sekali lagi, kaunuhu mutakalliman, maksudnya keadaan Allah berkata-kata. Allah SWT dia berkata-kata. Kata-katanya tidak seperti manusia. Manusia ada yang bisu, tak boleh cakap, tapi Allah tidak bisu. Segala ayat Al-Quran tu yang kita baca tu adalah merupakan kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disampaikan oleh Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, alhamdulillah hari ini kita sama-sama telah menyebut ke-20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan maksudnya. Yang cikgu harap murid-murid dapat mengulang kaji, dapat ingat balik apakah dia sifat-sifat Allah beserta dengan maksudnya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini sebagai pengukuhan, marilah kita sama-sama membuat latihan. Murid-murid diminta memadankan sifat Allah SWT dengan maksud yang betul. Kita lihat sama-sama di paparan ni. Kita buat yang pertama. Sebelah kanan sifat Allah dan sebelah kiri itu adalah maksudnya. Kita lihat yang pertama, atas sekali, wujud. Maksudnya yang mana satu? Asa, ada, hidup, keadaan Allah berkuasa, bersalahan dengan yang baru. Yang mana? Betul, pandai. Wujud, maksudnya ada. Tanya. Yang kedua, hayat. Hayat yang mana satu? Hayat. Kita pun selalu sebut hayat. Bila hayat masih ada, hayat itu maksudnya asa, ataupun hidup, ataupun keadaan Allah Maha Berkuasa, ataupun bersalah dengan yang baru. Ya, betul. Tanya. Hayat maksudnya hidup. Pandainya. Kemudian yang ketiga, wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Ada 3 lagi pilihan ni. Sama ada asa, keadaan Allah yang Maha Berkuasa, ataupun bersalahan dengan yang baru. Betul. Wahdaniyah maksudnya asa. Okey, yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis maksudnya ada 2 pilihan, keadaan Allah Maha Berkuasa ataupun bersalahan yang baru. Betul. Tanya. Bersalahan dengan yang baru. Pandai semua. Dan yang terakhir, kaunuhu qadiran, bermaksud itulah keadaan Allah yang Maha Berkuasa. Alhamdulillah. Baik murid-murid, akhir sekali cikgu nak pesan, kita semua jangan lupa 4S. Sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang ibu bapa dan sayang semua makhluk.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.